Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan buat semua penonton-penonton, para trader khususnya. Saya doakan semoga anda sihat sejahtera, sihat walafiat jasmani, rohani, fizikal dan juga minda untuk sama-sama kita berkongsi satu lagi episod untuk Elite Wave, khususnya segmen Tanya Dr. Forex. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bermula, seperti biasalah, suka untuk saya mengingatkan kepada anda semua di luar sana, pastikan kita jaga SOP. Semalam 3,000, hari ini 2,100 dan kematian dah capai 1,000, tak silap saya 1,062, macam tu lah lebih kurang. So teruskan jaga SOP. Anak-anak pergi sekolah untuk ambil SPM, anak-anak yang bersekolah STP tingkatan 6 bawah 6 atas yang bersekolah, jaga SOP. Okey, kalau boleh bawa mask, bawa sanitizer, itu wajib kena bawa dalam beg sentiasa. Okey tuan-tuan dan puan-puan, selain segmen ini juga jangan lupa untuk singgah ke channel YouTube kami, CTC FM, di mana semua segmen berada di sana, daripada pembelajaran, segmen hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan juga hiburan juga ada. Untuk hari ini 22 Februari 2021, Tanya Dr. Forex, episod yang ke-55 dah cikgu. 55 okay? 55 bersama dengan Dr. Forex, dan Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Saya dikonti bersama dengan Boboy dan juga cikgu berada di rumah, live from home. Okey, sebelum kita meneruskan lagi, saya baca komen dulu boleh? Okey, silakan. Mana yang bagi salam tu? Baik, yang pertama hari ini ke Satria Faris. Assalamualaikum cikgu, Nonem, Pak Su dan juga Boboy. Saya doakan cikgu Pak Su dan juga keluarga sentiasa dilindungi, dilimpahkan rahmat, diperluaskan rezeki. Terima kasih tidak jemu berkongsi. Terbaik Faris. Dan kemudian kita ada Syahir Afendi. Assalamualaikum buat DJ Pak Su, Boboy dan juga cikgu Nonem. Salam biru-biru, blue bagus. Firdaus Fadir. Assalamualaikum Doktor, DJ Pak Su dan juga Boboy. Salam Doktor, DJ Pak Su dan juga semua. Hashtag kita jaga kita daripada Mahathir. Okey, setakat ini itu saja yang berada di komen kita, dan jangan lupa share perkara yang baik ini, segmen yang baik ini untuk kita kongsikan supaya kawan-kawan kita di luar sana juga tahu, oh rupanya ada satu platform yang disediakan oleh CTC di mana memberikan pencerahan, perkongsian ilmu tentang dunia mata wang asing ini. Baik, apa yang penting sekali tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kongsi, manfaat tu dapat dekat kita balik. Okey. Kemudian Amirul Muhammad, salam Dok dan juga Pak Su. Baik, kalau ada apa-apa persoalan, sila letakkan di ruangan komen anda supaya nanti cikgu akan pilih soalan-soalan yang boleh dikongsikan kepada semua kan. Okey. Sebabnya soalan-soalan ni penting juga, kita kena pilih, dan nanti cikgu sendiri yang akan memilih soalan mana yang hendak cikgu perjelaskan, memberikan kefahaman. Baik tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama dengan kita, dan cikgu dah bersedia? Okey. Baik, Alhamdulillah. Baik cikgu, hari ini kita masih lagi dalam PKP, masih lagi tak boleh rentas negeri. Daerah pun 10 radius, macam itulah lebih kurang. So macam mana cikgu? Terus berada di rumah ke dah mula berjalan-jalan dah? Kalau ikut ratio dengan reward saya, boleh dikatakan saya berada di rumah lebih lama daripada saya berada di luar. Baik. Kan? Tu baik, tu bagus tu. Kalau ikut 7 hari tu, lebih kurang 5 hari saya kat rumah. Tapi doktor tetap keluar jugalah kan? Ada masa keluar, saya keluar, ada masa tak tahan sangat duduk rumah kita keluar lah. Ada masa beli bekalan, supply semua kan, kita keluar. Betul. Macam Pak Su macam mana? Saya siang kerja, malam di sini, jadi memang saya habiskan masa kat rumah. Saya bukan takut, saya kurangkan aktiviti untuk keluar, melainkan kalau terlalu penting baru saya keluar. Okey. Baik, kepada anda semua di luar sana juga,
terpulang dekat anda. Yalah, negeri masing-masing dah tetapkan PKPB, PKPD, apa saja PKP lah, dan diharapkan anda semua dapat patuhi, dan insyaAllah kita cubalah hindarkan daripada berjangkitnya kenaikan jangkitan COVID-19. Walaupun kita tahu vaksin dah sampai, impact dia kita belum tahu lagi untuk suasana di Malaysia. Kalau untuk di negara-negara barat dia memang sesuai, tapi bila dah sampai kat Malaysia kita kena fikir khatulistiwa dia, suasana dia lain. Okey, mungkin berjaya tak berjaya, Allahu a'lam bissawab. Baik cikgu, untuk minggu ni cikgu kita nak mulakan dengan apa? Okey, sebab kita tunggu soalan-soalan daripada rakan-rakan pendengar sendiri. Hari ni cikgu lebih kepada situ kan. Jadi saya seronoklah. Jadi mereka di luar sana pun seronok nak bertanya, insya-Allah. Okey, kalau ada soalan silakan. Okey, sebelum tu cikgu, sebelum kita dapat soalan, saya nampak macam sekejap cari apa? Sekejap. Okey, baik. Satu lagi, saya nak minta tolong sangat kepada semua, sekiranya audio dan juga visual berlaku gangguan, tolong beritahu kami untuk senang untuk Boboiboy dengan cepat menyelesaikan masalah itu, sebab kita nak semuanya terang dan juga jelas. Okey cikgu. Okey. Apa yang penting untuk Elite Wave selain daripada mencari wave 1, kemudian kita masuk ke wave di dalam wave, dan yang untuk hari ni saya ingat lagi satu persatu cikgu perjelaskan tadi sebelum kita ambil soalan lah. Apa lagi yang penting untuk basic yang perlu ada? Apa dia? Apa? Yalah, saya tanya cikgu, apakah basic yang penting lagi? Kita dah tahu macam mana nak cari wave. Sebelum kita teruskan dengan persoalan apa yang penting dalam nak memahirkan Elite Wave, dan of course at the end of the month kita making profit. Okey, assalamualaikum dan selamat malam kepada pendengar-pendengar setia CTC.fm, terutama segmen Tanya Dr. Forex. Apa khabar Pak Su dengan Boboiboy kat sana? Okey Alhamdulillah, sihat. Terima kasih atas pertanyaan. Okey, so berbalik kepada soalan yang Pak Su aju kan, perkara yang paling penting adalah kita punya mentaliti Pak Su. Mentaliti dari segi bila kita bercakap tentang Elite Wave ni, ia adalah sesuatu method, okey, sesuatu teknik yang memerlukan kita swing. Itu yang paling utama. Scalp intraday kita masih boleh gunakan, kita boleh lakukan intraday dengan scalp punya entry, tapi main untuk Elite Wave ni adalah swing position. So bila kita bercakap tentang swing ni, dia bermaksud takkan kita swing 1 hari 2 hari. Intraday pun ada juga kita hold 1 hari 2 hari kan. So swing ni at least minimum 1 minggu barulah kita boleh gelar kan kita ke arah menjadi swinger yang berjaya. At least 1 minggu. Kita cuba tahan hold keuntungan yang tengah kita dapat. Okey, rugi kita boleh tahan kan. So saya tak nak cakap tentang rugi. Rugi kalau sebut rugi merah tu 2 minggu 3 minggu pun kita masih hold. Malah berbulan pun ada. Hold je kan. Kan. Hold je. Tapi bila kita bercakap tentang biru ni, warna ialah position dalam keadaan yang menguntungkan, kilat gaya pagi besok dah close, ataupun kita close sebab takut news kan, news impact yang boleh membagi implikasi kepada kita punya position. Kebiasaannya macam tu kan, sebab takut lah. So itulah yang paling penting, di mana kita kena belajar untuk swing ni. So nak belajar ni memang ambil masa Pak Su. Okey, sebagai contoh lah, sekarang ni saya tak ada contoh entry dekat chat, tapi saya ada inilah macam ni kan. Ni. Ini contoh yang saya
entry berapa hari bulan yang lepas, di mana ini kita bajet dalam kawasan ni sell kan, lepas tu dia turun. So swing ni memerlukan ketahanan mental di mana nampak kan, mula dah turun, dia naik balik, mula dah turun sampai sini, lepas tu dia naik balik, lepas tu dia turun balik. So macam-macam perkara yang akan bagi impact kepada kita punya entry lah, terutama dari segi news, sentimen market dan sebagainya. So itu yang membuatkan contohnya dekat sini, daripada keuntungan yang tertera dekat chart saya ni, tiba-tiba dia naik, dia boleh reduce kan. Itu yang menyebabkan mental kita tak boleh nak berapa nak tahan. Contohlah kalau naik jadi 4,000, 2,000, so kita rasa macam terkilan sebab kita tak close tadi, betul tak Pak Su? Betul. Itu yang selalu trader ni alami. So memang pusing kiri kanan, trader lama, trader baru, experienced trader, newbies trader, dia mesti akan merasa perkara ini. Kalau mulalah muncul istilah kalau. Kan? Kataan kalau. So kalau ni memang kita tak boleh nak buang. Tapi untuk kita improve kita punya style, okey, terutama bagi yang menggunakan elliott wave ni, kita boleh sedikit demi sedikit buang kalau tu. So maksudnya macam saya sebut, swing at least minimum 7 hari. Okey, cubalah dari dulu, setiap mungkin masuk entry, petang close, ataupun 1 jam 2 jam dah close, cuba besok close, cuba lusa. So benda ni kita memerlukan training. So at the end, nak sampai 1 minggu tu memang cukup susah Pak Su. 1 minggu baru, belum saya cakap tentang 1 bulan 2 bulan kan. So 1 minggu. So kita cuba dulu ke arah benda tu. Baik. Kan, lepas sebab saya teringat cikgu pesan sebenarnya antara back test dengan forward test adalah lebih baik forward test. Betul. Okey, saya faham dah kat situ. Terima kasih cikgu. Link dia sampai tu. Yang minggu lepas. Baru sampai hari ni. Wah, sampai tu. Sebab satu lagi persoalan saya. Okay. Adakah elliott wave ni memang sesuai khas untuk swing saja? Tak, dia fleksibel. Baik. Dari segi saya sebut intraday boleh, daily ke, swing ni lagi impact dia lagi, kalau tanya saya, lagi padu, lagi efektif kepada kita punya account sekiranya hala tuju kita betul. Baik. Kalau salah jangan risau sebab stop loss kan ada. Ya. Sama juga sebab itulah SL tu penting betul. Okey. So sementara kita tunggu soalan-soalan, sekarang saya baru dapat terima satu soalan. Indikator apa yang paling sesuai untuk digandingkan dengan elliott wave ni? Okey, sementara tu kalau kawan-kawan sahabat-sahabat di luar sana yang ada persoalan, pertanyaan tentang elliott wave, boleh ajukan. Okey, saya akan cuba untuk jawab mana-mana soalan yang saya rasa relevan untuk topik kita pada malam ini. Baik. So, hantar cepat-cepat. Mana tahu soalan anda cikgu pilih. Dan soalan pertama daripada Syarizal Muhammad Sarif. Indikator apa yang paling sesuai untuk digandingkan dengan elliott wave? Baik. Okey, indikator yang paling sesuai, yang paling umum yang trader selalu pakai adalah AO. AO ataupun MACD pun boleh, RSI pun boleh. Kalau AO itu hanya untuk menentukan jap. Apa tadi? Okey. Kalau indikator yang paling AO ni, kita boleh cuba untuk detect di mana ending wave 5. Menggunakan AO ni. Okey. AO AO ni dia mesti berlaku divergent. Alright. So bila divergent berlaku di AO, okey,
So possibility akan berlaku retracement setelah complete 5 wave up. Itu cukup simple. Cukup simple Cukup simple. Tapi jangan gunakan AO ni apabila nampak je berlaku divergent terus masuk position. Jangan. Kita kena fahamkan konsep bila wave ni di mana at least movement sama ada yang turun atau naik tu dah cukup cycle dia, dah cukup sifat dia. So dengan erti kata lain, sifat dia kalau saya dah sebut tadi wave 5, so kenaikan misi dalam 5 wave. Kalau penurunan pun misi dalam 5 wave. 5 wave. Okey. So kalau ada soalan lagi boleh tanya kan, boleh ajukan. Sementara kita menunggu soalan-soalan daripada kawan-kawan kita ni, kita tengok, kita review balik kiraan untuk dollar index, Pak Su. Dollar index ni kalau Pak Su ingat, memang saya dah beritahu bias turun ke bawah. Turun. Betul tak Pak Su? So betul. sementara ni kalau kita tengok sekali imbas kat sini, mungkin ada yang nampak ini macam setup apa? Setup apa ni Pak Su kat sini? Pattern apa yang berlaku dekat sini? Pattern apa? Sideways lah ni. Pattern sideway, ataupun mungkin ada orang nampak pattern head and shoulder dekat sini. Head and shoulder. Kan? Head and shoulder ke? Kan? Di mana neckline dia semua ni tak boleh break lagi kat atas ni, kat kawasan sini. Kan? So kiraan ni masih intact, di mana memang kalau tengok dari episod-episod yang lepas, dia masuk kotak ungu ni memang dia terus turun. Dia naik balik, lepas tu dia nak cuba semula untuk memecahkan neckline yang ada kat sini. Ini kawasan support-support dia kan, banyak ni kan. So selagi kawasan ni belum dipecahkan oleh current cycle sekarang, current wave, so kita akan assume masih di dalam mode correction. So kalau dia tak break, dia naik, dia tintong-tintong sini, tapi at the end untuk sell. Ya. Maksudnya dekat sini USD akan resume melemah. Kalau tengok kat sini di time frame yang besar weekly ni tu. Jauh lagi ke bawah Pak Su. Oh, kotak yang okey. Okey, kotak ni masih ada jauh lagi. Sekarang ni dekat 90.24. So at least dia akan pergi 87 sehingga 84. Wow. Okey. So bila kita tengok dollar index semakin hari semakin nampak melemah. Okey, kalau kita tengok kan, dah berapa hari daripada 5 Februari sampai ke sekarang 22 Februari melemah sahaja. So kita boleh tahu keadaan untuk pair yang berlawanan dengan USD. Kita tengok pair AU, EU, GU, apa-apa saja UCAD, tak perlu saya buka, automatik kita dah tahu USD mesti lemah punya. Betul tak Pak Su? Betul. Okey. Kita dah nampak, okey. Kita tengok. Okey. 4 hours. Ini menunjukkan USD melemah. Naik. Okey, untuk AU sama juga, melemah lagi, makin naik. 4 hours naik je. Sama juga dengan EU. Naik juga. UCAD pun turun. UCAD turun. Ya, di 4 hours. So that's why bila kita sebut trading ataupun analisis ni, kita tak boleh depend kepada satu pair sahaja. Semuanya berkaitan. Baik. Okey, contohlah kalau kita trade di GBP USD sahaja tanpa kita tengok kaitan dengan
pair yang lain. Contoh sebagai yang saya terangkan sekarang ni, dollar index, dia macam analisis yang tak lengkap. Okey? Macam analisis yang tak lengkap. Macam yang tak lengkap. Contohnya, kalau base kepada analisis saja, contohlah kan, contoh macam EU ni, base kepada counting yield wave saja, mungkin kita boleh predict sekian-sekian dia pergi. Tapi bila kita gabungkan dengan dolar, dolar ni nak kembali resume melemah ni. So, kita punya mentality dekat EU tadi, yang nak sell EU tadi, terus berfikir, kalau dolar nak melemah, kenapa EU nak turun? Sepatutnya EU nak naik. Faham tak Pak Su? Okey, betul. Macam GU sekarang lah. Salah satu faktor yang perlu tahu selain daripada kekuatan mata wang tersebut, GBP dengan USD. Of course kita kena tengok GBP punya sentiment dan juga USD punya sentiment. Betul tak Pak Su? Betul. Okey. So kalau kita tahu USD nak melemah, semua automatik dah sebelah kaki GU nak naik. Confirm. Kan? So confirm GU naik. Kenapa kita masih nak cuba untuk GU dah tinggi nak sell, GU dah tinggi nak sell, unless kita tahu GBP ni nak melemah. Sekarang ni kita dah tahu indeks memang melemah. Kan? So itu yang selalu saya amalkan, di mana ini antara contoh yang saya boleh tunjukkan, di mana bila saya buat kiraan, saya tak depend kepada sesuatu mata wang sahaja. Baik. Kalau contohlah kita perasan kan, ada ketika GA, GN, GJ semua turun Pak Su. GU semua turun. Kan? Ada ketika GA, GN turun, GJ naik. GU naik. Nampak tak? So bermaksud dekat situ, kalau GBP tiba-tiba semua melemah, of course semua akan turun, melemah sangat. Turun semua melemah sangat. So selalunya keadaan, kalau kita tengok, sekarang ni GU pun naik, betul tak Pak Su? Betul. Apa yang berlaku dengan GA? Menurun. Kan? So adakah GBP yang lemah? Kan? Kita tengok GN pun menurun. Adakah GBP yang lemah? Bukan. Sebab tu saya pernah bagi tahu banyak kali dah, saya punya target tahun ni AUD memang dia akan menguat. So itu saya gabungkan dengan AUD pula. Kalau saya nak trade dengan GBP AUD, saya akan digas tentang AUD punya sentimen, AUD punya kekuatan. So dari situlah saya boleh ramal, ini untuk long term AUD ni nak menguat. Contoh AUD sekarang ni. Kalau kita tengok kan, orang akan assume bukan, kalau tanpa kita menggunakan apa yang saya sebut tu, mungkin kemungkinan ini dah tinggi kita sell, ini dah tinggi kita sell kan. Cuba tengok kalau kita mengamalkan teknik ini dah tinggi kita sell, dari 20 Mac ni non-stop boleh naik. Naik aje. Lama tu. Sebab tu benda saya rasa ramai yang dah tahu perkara ni. Baguslah. Senang cerita, di mana kita tak boleh depend kepada, kalau kita trade EU, kita depend kepada EU sahaja. Kena refer juga kepada sentimen-sentimen yang lain. Baik. Okey. Cikgu nak cari soalan yang lain? Okey, saya tengok soalan yang lain AO ada apa-apa setting sahaja atau guna default saja? Guna default saja. Okey, ni ringkas je lah pasal cikgu jawab. Okey, kemudian Ali Hanafiah ni. Okey, Ali Hanafiah ni soalan dia simple juga. Macam mana kalau kita nak start, kena pasti complex correction, dia punya start dan juga dia punya
ending. Complex correction ni kena faham, ini adalah dalam bentuk pattern. So bila bentuk pattern, dia boleh bermula dengan 5 wave ataupun 3 wave. Okey, bila kita nak trade complex correction ni, kita dah kena ada guideline Ali Hanafiah. Apa guideline kita bila kita nak trade complex correction? Perbezaannya tak banyak berbeza dengan simple correction. First kali kita, of course, sebelum dia berlaku complex correction, kita kena assume dia sebagai simple correction dahulu. Kan? Selain daripada prinsip alternation tu, okey, kita kena assume dia sebagai simple correction. Di mana contoh-contoh simple correction ni memang kita dah jelas nampak dekat kebanyakan mata wang yang contoh saya boleh tunjukkan dekat 4 hours. Nah, senang cerita dekat EU ni lah. Mana? Okey, ini. Okey. Inilah. Ini senang cerita, ini adalah berbentuk simple. Simple maksudnya kita nampak, oh dah tahu ini adalah correction. Betul tak? Betul. So kita trade base simple correction yang berlaku dahulu. Sebelum, contohlah dia kalau nak kompleks, okey, kalau dia nak kompleks, dia akan naik turun, naik turun, naik turun, naik. Betul tak? Ini akan kompleks. So kalau kita nak tunggu habis semua setup ni, bila kita nak trade? Oh, tu masalah dia. Lama ni nak tunggu dia habis. So bila kita nampak simple correction ni, so kita dah tahu macam mana kita nak trade simple correction. So bila kita nak trade complex correction tu, sekarang ni contohlah dia berlaku, okey, selepas ini. Okey, kita dah tahu ini ada kompleks. So selepas ini dia nak pergi menaik ke atau dia nak terus menurun. Tak banyak beza dengan simple. Tapi semua kiraan ni kita dah tahu. Senang je. So kalau kita tak tahu, janganlah trade. Nama pun tak tahu. Kan? Okey. Cun. Soalan berikutnya Albian. Saya ada baca buku untuk guideline Elliott wave theory. Wave 5 mesti ada divergent. Cikgu pun guna guideline itu. Dia tanya, cikgu pakai yang guideline tu juga ke ataupun macam mana? Okey. Saya tak pakai divergent. Alasan dia? Alasannya ini, okey, bila sesuatu cycle nak sampai ending, okey, tak semestinya akan berlaku divergent. Divergent tu boleh dikatakan sebagai penunjuk lah, penunjuk. Ada masanya dia tak tunjuk, dia tak ada penunjuk, dia takkan keluar penunjuk ni. So kalau ada tu, kita kena beware. Di mana bila kita nampak divergent tu, kita tak terus masuk. Okey? Baik. Banyak yang tanya pasal divergent lah Okey, Aiman Adnan bersama juga. Macam mana nak bezakan divergent wave 5 tu adalah main wave ataupun fractal? Apa? Fractal wave. Wave di dalam wave. Okey. Contohnya divergent yang berlaku di 4 hours. Okey. Kan? Di mana price naik dekat EO tu semput-semput nak naik. Dekat contohnya macam ni lah. Price sekarang tengah menaik. Okey. Dekat EO tu bukit dia menurun. Baik. Okey. Senang saya keluarkanlah divergent kat sini. Okey, sebagai contoh macam ni lah. Ini contoh kan. Ini bentuk contoh
Ada yang confuse pula. Okey. Ini macam ni. So, sekiranya dia berlaku macam ni. So, itu antara petanda ending wave 5 ni dah nak sampai. Kena faham kenapa bila di wave 3 dia punya volume tu, dia punya momentum tu kuat. Sebab tu bukit dia tinggi. Okay, bukit dia tinggi naik. So wave 5 ni crowd ramai, orang tak masuk macam wave 3. Sebab kebanyakannya dah hold entry daripada, contoh dekat sini kan, daripada bawah ni dia dah hold. So wave 5 ni, that's why bukit dia tak berapa tinggi. Okay, so itu adalah konsep divergent. So bila kita bercakap tentang macam mana nak bezakan divergent wave 5 tu adalah main wave atau fractal. So kita tengok 4 hours. Kalau 4 hours divergent bentuk dia ni dengan hour 1 ni ada ketika dia berbeza. Okay. So kita kena depend lah kepada time frame mana yang kita refer. Kalau 4 hours divergent, of course ambil masa yang lama. Kalau daily, of course akan ambil lagi masa yang lama. Contoh macam ni. Ini divergent yang berlaku di daily ni. Kan? Turun, naik. Okey? Turun, naik. So konsep yang kita kena tahu, yang paling utama kalau kita trade dekat daily, kita kena refer dekat divergent di daily, bukan di 4 hours atau hour 1. Sebab yang kedua adalah cycle wave di dalam wave 5 ni mesti dah complete. So kiranya macam saya sebut tadi, okay, you dah nampak divergent kan kat sini. Betul tak Pak Su? Betul. Dekat sini, kat sini, first ni. Sini. Okay. Ini puncak wave 3. Ini kita assume ini dah habis. Kan, sebab dia dah lebih semua ni. So that's why kalau kita menggunakan purely konsep divergent sahaja, dia akan membuatkan kita floating banyak. Ataupun konsep divergent ni akan tak mendatangkan keuntungan. Sebab apa? Tak semestinya divergent ni dia akan remain macam ni, lepas tu dia turun kan. Dia mungkin boleh naik terus. Faham tak maksud Pak Su? Price terus naik, dia tak jadi divergent pun. So that's why untuk mengelakkan kita masuk terlalu awal, itu yang penting yang kita kena tahu. Untuk mengelakkan daripada kita masuk terlalu awal, macam saya sebut, kita kena kaji wave 5 tu mesti cukup 5 wave. Sebagai contoh, saya tunjuk kat sini. Okey. Sini Sini baru 3 wave. Betul. Dah masuk sell, tak boleh lah. Faham tak maksud saya kan? Dekat ni sama kan? Okey, ini divergent berlaku sub. Okey, dah nampak lebih je kita terus masuk. Memang dia turun. Tapi ini kalau kiraan ni baru 1, 2, 3. Okey. Terus masuk. Boleh masuk. Kena hold lama lah. Kalau kita masuk sini 2171. Sini naik 2327. Kalau terus masuk, entry dia tak adalah sepadu kotak merah ni. Macam tu kan. Dan kotak merah tu kita bersabar. Pak Su, kita faham. Kotak merah ni membuatkan kita bersabar dan kita cuba dapatkan sharp entry. So alhamdulillah, apa yang saya sebutkan mungkin ramai dan tahu, dan kalau yang tak tahu, kesabaran tu penting. Kan? Bila kita itu sabar, okey, Pak Su nak cakap apa? Tak, nak linkkan dengan mentality tu sebenarnya tadi tu. Kesabaran tu tadi. Dia merangkumi tu semuanya tu.
Kalau tak ada kesabaran ni payah juga cikgu. Okey. Sebab tu bila kita nak trade sesuatu teknik tu betul-betul kita kena pastikan mahirkan luar dan dalam. So apa nak buat. So that's why kalau Elliott Wave ni, okey, saya bercerita pasal Elliott Wave sebab saya tahu tak adalah 100% saya tak hafal semua buku pun, tapi at least 90% tentang Elliott Wave saya tahulah. So bila bercakap tentang Elliott Wave ni, cara-cara kita nak trade menggunakan Elliott Wave ni, dia bukan tertumpu kepada buku sahaja. Macam saya sebut tadi, mentaliti kita kena betul, sabar itu indah kawan tu cakap kan. Kan, tak sabar-sabar nak masuk market. Dia kesabaran tu memang, kalau Pak Su boleh sabar tak? Oh, kadang-kadang tak kalau sabar juga. Kalau Kadang-kadang kita dia Pak Su kadang-kadang boleh. Kan, kita sabar je, letak PO. Kalau kita ada ramai kenalan, ramai kawan-kawan, kau tak masuk post ke? Aku dah untung dah biru semua ni. Itulah yang menyebabkan kita yang itu salah satu sebab dia. Kita yang jadi sabar terus tak sabar. Okey, Pak soalan ni, adakah DXY merosot akan beri impak kepada gold dan oil? Apa ni DXY? Oh, index. Oh, ni dah masuk fundamental. Okey, selain daripada tu, Hakim Adnan, kalau news USD low ataupun high, ada impact pada pair lain tak? Contoh JBP, JPY. Ini pun dah masuk fundamental ni, kalau news USD. Okey, kita lebih kepada technical Elliott Wave. Okey, bila untuk segmen-segmen macam ni kita lebihkan technical, tapi kalau cikgu boleh melainkan kalau cikgu kata okey boleh, tak ada masalah, cikgu boleh jawab. Melainkan sebab masa kita terakhir sekarang dah 10.40, so kita kena tapis soalan-soalan baik dengan Elliott Wave dan soalan-soalan yang relevan lah. Okey, baik. Wave 4 boleh tak dia retrace sampai HH wave 1? Boleh sampai ke? Okey. Afiq, Amar Azman tu cikgu, okey tak? Apa? Amar Azman tu soalan dia. Oh, subwave untuk triangle 3-3-3-3-3. Semua subwave tu kena zigzag ataupun correction pun boleh. Mohon pencerahan. Dia bentuk triangle ni, kita kena tahu dalam bentuk triangle tu ada banyak jenis triangle. Baik. Okey, ada banyak jenis. Ada ascending, ada descending, ada contracting, ada ting, banyak lagi yang saya pun okey. Kan, so ada banyak. So ada expanding triangle. So konsep-konsep benda ni kita kena sesuai kan, barulah kita boleh determine. Okey, contoh, alamak, apa ni, tu okey. Ini contoh triangle yang ini ada nama dia. Kan, maksudnya dekat sini siapa tahu nama dia ni apa? Okey, boleh jawab? Okey. Saya tunggu jawapan. Okey. Kita nak tengok ni kira macam back test lah pada penonton-penonton. Dia ada nama dia wave ni cikgu Dia ada nama khas dia lah. Betul, ada nama khas ni. Okey. Kalau bentuk yang ni, yang kuning cikgu baru buat ni, cikgu tengah buat ni, siapa tahu. Ini wave apa? Saya tengok ada tak correction triangle. Lepas tu ada yang cakap descending triangle. Lepas tu ada yang cakap ascending kan doktor. Okey, banyak jawapan-jawapan. Jadi nampak tak, kita akan dapat tahu. Okey cikgu, kita ada 3 orang yang menjawab ascending, running flat,
descending triangle contracting. Okay, triangle. Okay. So banyak sangat jawapan ni yang berbeza-beza. Ascending, contracting, descending, sim triangle. So benda ni senang, ada dalam buku kan. So benda-benda pattern ni semua dia ada dalam buku. Even saya punya e-book, saya punya webinar pun saya ada buat, saya ada tunjuk benda ni, pattern-pattern ni. Okay, yang besar ni apa, yang ni apa. So ada yang jenis expanding lagi, yang dia lagi besar kan. So triangle ni, so bila kita dah faham konsep ni, dalam tu mesti semua ada 3 wave. So dia tak semestinya buat bentuk zigzag sahaja. Dia nak buat any bentuk apa pun ikut suka market. Tapi dia berbentuk, overall dia bentuk dia macam ni. Faham tak? Bila kita sebut market ni, okay, kita nak cuba memahami market. Bukan kita nak force market untuk ikut kita. So bila sebut market ni, dia ikut suka dia, kan? So kita kena terjemah kan. Dalam buku mudah macam ni, tapi dalam market dia tak simple macam ni. Tapi at the end, inilah yang boleh kita simpulkan untuk sesuatu yang kita jangkakan triangle tu. So ada rules dia, dekat mana kalau bentuk dia macam ni, dekat mana, okay, dekat mana kita nak entry, dekat mana kita nak exit, dekat mana yang paling sesuai kita nak masuk, dekat mana yang kita tak sesuai nak masuk. Contohnya kalau sebelum dia membentuk triangle ni, dia tak ada macam ni dulu. Dia mungkin membentuk macam ni, kan, sebelum dia sambung macam ni. Okay. So sebelum dia sambung macam ni, so daripada sini ni kita dah tahu ini wave 4 ataupun correction wave. Okay. So mestilah kalau kita nak buy, kita nak sell, kita dah tahu stop loss dia kat mana semua. So at the end nanti dia buat macam ni, kan. So dia buat macam ni. Kalau dia buat macam ni tak kena stop loss juga. Kalau stop loss kita letak kat bawah ni, okay. Kalau dia buat macam ni pun tak kena juga. Bila dia buat macam ni tak kena juga. Tapi kalau dia buat expanding triangle tu, dia akan kena lah. Okay, dia akan kena. Kemudian atas ni pun lagi dia akan naik lagi. Nama pun expand, dia lagi membesar. Okey, harap dapat penjelasan yang sangat baik. Okay. Terima kasih atas jawapan. 10.44 dah, so kita teruskan dengan ada orang minta analisis semua. Boleh? Kan, so first kali kita pergi kepada GJ Ahmad Syukri. Okey. Okey, GJ ni dah masuk kotak sell. Okey. Kotak sell dalam webinar saya ada live trade, memang saya terus masuk waktu webinar. Di sini kita jangka kan akan ada retracement. Okey, 10.45. Saya nak cerita panjang ke cerita sikit ni Pak Su? Takut tak sampai. Sebab kita ada GJ dan GN. Kita pun tak tahu GN cikgu ada buat kiraan ataupun tidak. GN. GN Ada. Okey, GJ dulu. Okey, so ringkaskan cerita, ini possibility 5 wave up dah habis. Okey, kita tengok ke sini. Ini dia jelas triangle pula. Ini dia jelas correction ni, nampak ni bentuk correction kan? Okey.
Okey. 5 wave. 5 wave. Sebab tu kalau tengok ini adalah range untuk sell entry. Okay. So bila kita mahir konsep sini range entry. So kalau wave ni naik balik ke sini, itu bukan satu isu di mana analisis kita salah. Okay. Naik ni dia boleh turun balik. Sebab tu kita kena faham konsep di mana ada ketika jangkaan kita betul. Pak Su, kan? Katakanlah, tapi bukan dekat situ lah. Katakanlah kita sell dia turun. Lepas tu dia naik balik kan. Kena BE ataupun kena stop loss. Lepas tu besok lusa kita busy, kita tak start, kita tak masuk balik market resume balik turun. So that's why seeloknya kita kena tahu zon-zon di mana dekat situlah akan berlakunya potential reversal. So ini boleh dikatakan bukan petanda yang kuat lagi. Dia baru masuk sikit je. Ya, betul. Kan? Masuk sikit tu tak ada masalah. Dia baru turun sikit. Dekat sini kan. Baru turun sikit. Dia cuba penetrate ni, tak lepas lagi ni. Ni percubaan ketiga, percubaan pertama, percubaan kedua, kan? So kita akan tengok apa yang akan berlaku dekat cycle yang terbaru sekarang ni. Ini dia nak cuba untuk penetrate price 147.73 ni. Okay. 147.73. Baik. So conclusionnya untuk JJ ni, possibility dia akan berlaku retracement lah. Saya selalu kalau saya bias GA dengan GN turun, ini GJ kan? GJ. Okey. Kalau tanya saya bias dia turun untuk GJ ni, untuk at least untuk minggu ni cari sell entry yang terbaik yang you all rasa. Tempat dekat mana dan stop loss dia kalau tengok mesti atas ni. Kalau rasa jauh lagi, janganlah masuk lagi. Kan? Jangan masuk lagi. Betul. Okey. So itu untuk GJ, untuk GA pula. Okey. Ini GN bukan GA. GN GN. Okey. Cikgu ada buat kiraan tu. Okey. Ini saya bajet GN akan meneruskan perjuangan untuk turun ke bawah. So ini pun kita cari entry sell. Kalau nak selamat mesti ada stop loss kat atas ni. Cikgu target yang dekat kotak biru dia turun. Dia turun sampai kotak ni. Dekat sini kiraannya dia boleh jadi macam-macam kiraan. Sebab ini adalah correction punya pattern. Dia boleh jadi WXY exact ataupun dia boleh jadi WXY saja pun boleh. Okey. WXY di mana ending ni ini adalah ABC yang terakhir. Di ABC dalam Y yang terakhir. So macam-macam boleh. Ni antara satu labeling yang saya tandakan untuk memudahkan orang faham. Betul. So kalau saya buat terlampau complicated sangat, nanti kan orang tak apa faham pula kan. Tak apa faham. So sama juga dengan GA ni. Kalau dia naik, kalau tanya saya bias untuk turun lah. Di mana ini stop loss ni mesti remain. Last dia naik, dia tak sentuh pun stop loss ni. So analisis ini adalah ABC masih boleh diguna pakai. Di mana kalau you tengok sini adalah zone, sini ada dulu saya tanda kan, sini adalah zone sell. Cat kosong sini. Okey. Dia masuk, tengok kalau nampak sini dia masuk, dia turun. Dia masuk, dia turun. Dia masuk, dia turun. Dia masuk, dia turun lagi. So bermaksud sini menunjukkan ada satu
resistance yang cukup kuat. Okey. Okey, tapi sekarang ni dia turun sekarang ni. Dia turun. GA ni. Betul. So kita menunggu dia naik lah. Menunggu naik untuk sell. Untuk sell balik. Ada 2 kotak kat situ So kalau jadi zone cikgu tulis zone sell tu masih relevan lagi lah. betul. So kalau untuk EU ni pula, okey, kalau untuk EU ni saya bias dia turun dulu. Kalau Dia turun dulu, okey. sesiapa nak cari untuk stop loss yang minima, ini stop loss pertama dan stop loss kedua kat sini. Okey. Alright. So bagi dia turun dulu, stop loss dia 12015. So kalau nak cantik, okey, kalau nak cantik, tunggu berhampiran dengan stop loss ni lah. Sebab dekat sini wave yang sekarang ni dia boleh jadi apa-apa wave. Saya zoom in kat time frame yang besar sikit, nampak ni. Ini adalah satu. So yang kat sini sama ada ini ABC atau sini ABC. Nah, dia ada 2 possibility. So nak selamat stop loss dekat 1943. So you kira stop loss mana, kalau nak 50 pip, 30 pip, tunggulah dekat bawah-bawah ni. Tapi sometime bila kita terlalu berhati-hati, tak kena. Kan? Tak kena untuk entry buy. So that's why itu sebab terlampau sangat terlampau berhati-hati sangat. Terlampau berhati-hati sangat. Tapi tak apa, at least kita tak rugi. Okey, betul. Dari situ betul. Okey. So untuk AUD ini pun tengok contoh terlampau berhati-hati Pak Su, di mana kita menunggu dia tak sentuh pun entry buy, dia tak sentuh. Okey, kita target minimum 7672 kita nak buy. Ini masuk dalam zone entry buy. Dia tak nak turun pun. ABC ni dia tak nak buat, dia buat simple je kat sini. ABC ni dia buat bentuk running flat ni. ABC. Okey, kalau tengok jangkaan saya macam ni Okey, saya jangkakan ABC Pak Su. So ini kawasan buy. Kan? Okey. Rupanya dia buat ABC kat sini. ABC ni bentuk running flat ni. So ini adalah ABC. So dia tak sentuh, tapi boleh consider sebagai correction wave juga ABC. So kalau kita tengok 4 hours ni, ini dah ada 1 2 dah. 1 2 3 4 5. Ini di 4 hours. 4. Kita zoom balik. Ni kot. Sini. 1 2. Nampak? Kalau zoom lagi nampak kan daripada 4 hours tadi kan. Hour 1 lagi nampak. 5 tak turun. Okey. Okey. So dari sini saya assume dia nak turun, ada minor retracement lah. Ini saya tanjakan kotak ni. Okey. So ini kotak untuk kita re-entry buy. Okey, untuk kita re-entry cari position buy. Dan stop loss dia ada kat sini. 077285. Baik. So dia mesti turun dalam bentuk 3 wave. Kalau tak kena kat sini, jangan risau. Itu saya sebut, wave ni bila kita faham konsep wave ni, walaupun ini kat atas, dia boleh masuk lagi. Betul, boleh masuk lagi. Biar terlepas kat sini, dia cari kat sini. So that's why kita tak perlu kejar price, biar price tu datang dekat kita. So konsep dia macam yang berlaku sekarang ni, ini belum berlaku guys. Okay, ini belum berlaku. Ini yang dah berlaku ni, nampak tak? Di mana kalau kita terlepas
pasti akan ada kat atas ni, nampak ABC turun bentuk 3 wave, kita boleh masuk. Sini pun ada bentuk ABC yang kita boleh masuk. Even dia dah naik lampau daripada sini 500 pip dah naik pun, kita still boleh masuk kalau kita follow trend. Kena faham konsep yang saya selalu cuba sampaikan. Cubalah kita trade follow trend. Okay, so DJ dah tadi Dah. Oh, DJ nak cuba break ni, biarkan. Okay, Ni ada satu persoalan tentang EU. EU kalau saya sell boleh ke doktor? tadi dah beritahu tadi. Dah beritahu dah Ilham settle. tu, Lepas tu Doc tadi. Okay. UJ tak ada dalam list. UJ tak ada dalam list. Sekejap. Tak selamat lagi tu. Relax. UJ tak ada you. Apa? UJ UJ tak ada dalam list. Oh, tak ada tanda Last merah sekali tu, tak goal ada. lah, goal. Lagi 3 minit Okay. kan, goal. Okay. Goal lah, betul lah. Okay, goal. Okay, kalau tanya goal ni, dia ada 2 tempat. Kalau siapa yang masih percaya goal ni nak turun ke bawah lagi, kan, dia kena bergantung kepada kita punya kepercayaan juga. Ada orang percaya dia punya intuisi. Dia punya apa orang cakap? Lepas tu Intuisi. dia punya bias lah. Bias. Oh, ni kalau mengikut Keyakinan pengetahuan dia. ni bla 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 bla. Oh, nak turun ni. So kita cuba cari tempat-tempat, kalau normal tempat yang kita gabungkan sekali dengan Elite Wave punya pattern. Kalau tengok dekat sini, ini adalah A, B, C kat bawah ni. Ni lama ni tak tukar lagi. So kita cuba cari tempat yang walaupun kita target jauh junam dekat bawah, of course kita tahu goal apa ataupun mana-mana pair dia mesti ada retracement, kan? So that's why ada masa bila kita tak biasa swing ni, kita entry kat sini, contoh kan 18-15 turun kat bawah, Doc cakap hold, kan? Doc cakap hold, saya hold ni, tengok alamak, daripada untung 700 pip dah tinggal 100 pip, kan? So dekat Cik baik ada 100. dia nak kena tune lagi, Baik. kan? So that's why saya sebut nak hold tu, dia punya hati kena kental dan kena tahu cara. Dia tak boleh simply hold tanpa reason, dan juga tanpa BE, dan juga tanpa, yang paling penting, kita tahu wave punya movement. Contoh kalau you sell kat sini, kan, okay, kalau you sell kat sini, you tahu ni wave apa. So you dah nampak dia naik and then dia turun balik, you dah tahu ini adalah ending wave 5, kan? Selalu bila ending wave 5 daripada correction lah. Correction, okay. Okay, ini A, B, C ni. Ini 1, 2, ini 3, ni 4, 5. So selalunya bila ada 5, dia akan membuat correction dahulu sebelum dia turun. So dekat sini ada 2 tempat dia boleh bagi kat sini. Dia turun, dia naik macam ni. Sekejap. Sekarang ni naik macam ni. Ni dia turun, dia naik, dia turun, baru dia sambung turun ke bawah. Okay. Ataupun satu lagi, dia naik, dia terus turun. Okay. So ada 2 tempat. So 2 kemungkinan, 2 tempat. 2 kemungkinan yang most likely dia akan buat. So apa-apa pun kita kena tengok dekat zone yang saya tandakan ni dahulu. Tu dulu. Dia sampai dekat kotak tengah tu dulu. Ini dulu. Baik. Kalau dia hold sini, memang dia punya journey ke bawah ni memang masih jauh lagi, Pak Su. Okey, dekat sini pun kalau tengok dia rebounce 1735 dekat sini Sebab sebelum ni nampak tak dekat sini, ini zone saya tandakan zone entry yang dahulu. So bermaksud zone ni masih valid. Kena je tengok, sekali kena, 2 kali kena,
naik balik ke atas. Kan? So that's why kalau ada sell kat sini tadi, kan? Yang contoh tadilah nak swing kan. Okay. Swing 700 pip, nak swing, kena tengok juga support resistance yang ada. Terutama yang terbaru. Kan? Yang terbaru market ni dia repeat history Pak Su. Kan? Dia akan ulang So inilah yang terbaru yang dia buat last low tempoh hari. Inilah. So tengok apa yang berlaku. Senang je. Kalau guna teknik ni pun dah untung. Betul tak Pak Su? Ini adalah last low. Tengok ni. Sekejap. Last saya bagi nampak clear sikit. Sini. 1764. Last low dulu. Ni 1764. Ini turun paling 1760. 40 pip je. Boom. Bye. Berapa ratus pip naik ni? Kan? Simple je ni. Okey. Baik. Okey, Alhamdulillah. Banyak yang dapat kita kongsikan doktor bila webinar doktor lagi. Okey, terima kasih kepada yang memberikan masa anda untuk pengajian ini, dan terima kasih juga yang telah mengisi respon untuk di poll kami berkenaan dengan kelas berbayar CTC.FM. Terima kasih banyak-banyak, dan sampaikan juga kepada rakan-rakan di luar sana bahawasanya Wall CTC memberikan anda perkongsian-perkongsian menarik dalam pelbagai jenis method yang kita gunakan semasa kita trading, khususnya mata wang asing. Baik tuan-tuan dan puan-puan, esok kita akan bersama dengan Cikgu Hassan Hashim, segmen bicara teknikal khususnya BBMA. So terima kasih cikgu untuk malam ni. Ada kata-kata akhir daripada cikgu? Stay safe guys. Stay safe. Dan begitu juga dengan saya, Boboy, dan juga CTC.FM. Doakan anda semua akan terus sihat dan jaga SOP anda. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye bye. Bye bye.